Habis ceramah, penceramah pun balik, start enjin Velfire. Belah, tinggalkan pakcik dengan motor Honda Cup tadi. Pakcik dengan Honda Cup dia balik rumah. Penceramah naik Velfire balik. Dapat duit sampul lagi tu. Duit minyak penganjur bagi. Kan? Lepas tu, macam biasalah penganjur akan berkumpul dekat markas tu, kira duit berapa dapat. Kan? Unit amal tukang kutip dapat agak sikit persen. Unit amal dapat. Kan? Tak bagi unit amal lagi, dia songlap. Kena bagi sikit. Upah dia ngutip. Macam tu lah. Senang cara hidup. Kereta rosak, kita minta walaupun tolong bantu. Di Kuantan baru ni, madrasah. Madrasah Mu'taz Snack dulu. Kan? Keluarlah Facebook. Madrasah pondok dia ni nak kena potong api sebab tak bayar bil. Tak tahu dah berapa ribu. Kan? Masuk dalam Facebook. Dia kata madrasah dia nak kena potong, tak bayar api. Jadi dia minta sumbangan jihad untuk bayar bil api pondok dia. Sedangkan penuntut-penuntut masuk situ berbayar yuran. Bukan free. Orang hantar anak sekolah dia, hantar yuran. Kemana duit yuran tu? Kenapa bayar bil api pun tak boleh? Sampai keluar dalam Facebook minta sumbangan derma. Tapi ada orang pergi derma. Sebab apa? Sebab sekolah agama, sekolah tahfiz tu. Kita bantu sekolah tahfiz ni besar pahala. Kan? Seronoklah Mu'taz Snack. Tak payah dia nak gadai Velfire dia. Tak payah dia nak gadai Mercedes dia. Korang nak bayar bil api dia. Mudah. Apa kata Ustaz Dusuki pula? Ini bukan saya cakap. Saudara boleh dengar dekat YouTube ceramah dia kat Pulai. Macam tu juga. Kan? Ceramah dia. Saya tahu saya banyak kalah saman. Saya tak peduli, dia kata. Walaupun banyak pun saman saya kalah. Untuk menyatakan kebenaran. Ini baru mahkamah dunia, dia kata. Saya tak peduli. Biarpun saya banyak kalah saman. Tak apa. Tuan-tuan kan ada, dia kata. Dia buat fitnah. Dia kena saman. Penyokong-penyokong kena bayar. Bayangkanlah. Sebab itu, dia tak pernah serit. Sebab apa dia nak serit? Sebab apa? Kalau dia kena saman pun ada orang bayar. Sebab orang yang bayar ni, pada dia ada jihad. Supaya ustaz-ustaz ni boleh meneruskan fitnah-fitnah mereka. Kami akan tanggung saman dia. Ini yang berlaku, saudara. Sebab tu bila kita sebut tentang Khawarij, ramai yang panas. Sampai Ustaz Derih pun mengeluarkan statement yang bodoh. Padahal dia ustaz. Takkan dia tahu maksud Khawarij? Dia pernah jadi Menteri Agama. Apa komen dia? Dia kata ramai orang tuduh PAS ni Khawarij. Kalau betul lah PAS ni Khawarij, tak adalah orang Cina kat Kelantan tu. Tak adalah orang Cina kat Kedah, kat Perlis, dekat Terengganu. Orang Cina yang bukan Islam, okey aja. Duduk luar negeri PAS. Khawarij apa PAS dia kata. Tengok. Dia nak faham Khawarij tu pun dia tak boleh. Basic je. Khawarij ni bukan perkauman. Mana ada Khawarij memusuhi orang bukan Islam? Mana ada Khawarij nak membunuh orang bukan Islam? Mana ada Khawarij mengkafirkan orang bukan Islam? Khawarij ni musuh dia di kalangan Islam itu sendiri. Dia suka mengkafirkan orang Islam seagama dengan dia, saudara dia. Itu Khawarij. Dia suka menghukum orang lain yang tak sependapat dengan dia. Itu dia Khawarij. Khawarij ni bukan anti kepada Cina. Khawarij ni bukan anti kepada India. Khawarij ni adalah golongan yang bermusuh sesama Islam. Apabila orang itu tidak sama dengan dia, dia akan kata dia kafir. Munafik. Berlaku tak dalam politik kita? Berlaku. Kita tak kata parti PAS Khawarij, tapi ciri-ciri Khawarij itu dah banyak berlaku depan mata kita. Kalau tidak, takkan ada ucapan sokong BN masuk neraka, sokong PH masuk neraka.
Secara terbuka ucapan dibuat. Bila orang bising, saya tarik balik. Senang je. Buat satu perkara yang melibatkan akidah orang. Mengkafirkan orang. Kemudian tarik balik. Mudah. Sama juga ustaz. Daripada utara juga. Buat fitnah. Di Pulau Pinang kononnya ada satu masjid. Ada satu masjid dijadikan tokong. Viral mata kata. Orang Islam pun apa lagi lah. Apa nak jadilah DAP Pulau Pinang ni. Habislah. Kadang masjid ditokong habislah. Siapa cakap? Ustaz cakap. Ustaz mana? Ustaz yang pengetua model tolak sekolah tahfiz tu. Dia cakap, takkan model sekolah tahfiz nak cik bohong kot. Orang percaya. Last sekali bila polis dah siasat, tarik balik minta maaf. Mudah aja Ustaz. Yang pengikut yang percaya ni apa jadi? Berapa ribu dah percaya. Sama juga macam Razman. Masa kempen Pandai Raya, kan? Secara terbuka. Saya dah ingatkan tuan-tuan, jangan sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kalau dia jadi Perdana Menteri, LGBT akan berdosa. Laki kahwin laki, perempuan kahwin perempuan. Dalam ceramah politik. Dan ramai di antaranya yang percaya cakap dia. Pasal dia berkopiah. Dia berjanggut. Dia Putrajaya. Putrajaya PAS. Takkan berbohong. Takkan tak tahu dosa pahala. Takkan tak tahu syurga neraka. Mesti dia tahu. Sebab dia mengajar. Maka orang percaya. Anak muda percaya. Bila percaya, dia menang pilihan raya. Sebahagian yang percaya kepada kata-kata dia itu memberi undi kepada dia dan dia menang. Bila dia dah menang, bila dia jadi wakil rakyat, dia dengar saja Anwar nak saman dia 5 juta, mula-mula nak tunjuk hero. Saya tak kisah berapa juta pun, saya nak menyatakan kebenaran dan saya takkan tarik, kata dia. Dia buat PC. Kita rasa dia hebat lah. Kan? Last sekali bila sampai ke mahkamah, melutut depan Anwar minta maaf. Penyokong tak tahu. Dia tak bagi tahu, dia tak, masa dia kata dia sanggup lawan tu, dia bagi tahu semua media. Supaya penyokong dia tahu dia hero. Tapi waktu dia minta maaf, kalau boleh dia diam aja. Dia tak nak bagi penyokong dia walau-walau tahu bahawa dia ni dayus dan bacul. Minta maaf. Nasib dia baik kerana Anwar Ibrahim. Orang yang suka memaafkan orang. Sebab dia pernah berjanji, salah peribadi kepada saya mudah maafkan. Tapi kalau kamu rembat wang rakyat, kamu sakau duit rakyat, kamu jawab di mahkamah. Itu Anwar. Ya. Apa orang tak kata tentang peribadi dia? Dia mudah maafkan. Kadang kita pun rasa nak marah juga. Kan? Tengok Datuk Seri maaf sangat. Pemaaf sangat. Baik sangat. Sebab itu orang pijak kepala. Tapi nak buat macam mana? Dah sifat dia macam tu. Dia dah lama duduk dalam penjara. Dia tahu macam mana derita duduk dalam penjara. Dia tahu macam mana derita orang zalim mati diri dia. Dia tahu macam susahnya. Dia pernah rasa betapa hidup dalam kesusahan. Dia rasa. Dan dia kata dia tak nak lain. Orang lain rasa macam dia rasa. Sebab tu dia mudah maafkan orang. Kita pula tak tergamak tengok dia macam tu. Orang pijak kepada dia semua mahu dia. Seolah dia tak ada nilai langsung Anwar Ibrahim ni. Tak ada jasa langsung Anwar Ibrahim ni. Sampai ada yang tergamak mengatakan Anwar Perdana Menteri itu Dajjal. Habis tahap lah tu. Nak main isu tak ada. Isu ekonomi ke isu apa. Akhirnya Dajjal. Yang kata Dajjal itu siapa? Orang yang Anwar didik, Anwar bentuk, Anwar bantu dalam politik waktu dalam PKR dulu. Cikgu Bert ni. Bahkan isteri yang pertama dulu, ada kaitan dengan Anwar. Ada kaitan dengan keluarga Anwar Ibrahim ni. Dan Cikgu Bert ni di antara pemimpin PKR dulu, ya, yang pernah mendapat keistimewaan daripada Anwar Ibrahim. Dia di antaranya orang yang kerap menjadi calon. Dalam keadaan orang lain ramai tak merasa dia calon, Cikgu Bert ni keistimewaan. Punyalah pikat kenang Cikgu Bert ni dalam parti.
Tapi bila dia tak dapat apa yang dia nak, ada orang sanggup suap dia makan, walaupun tai, dia sanggup lawan balik kanan kepada orang pernah jaga dia. Macam Naim Quintan jugalah. Sebab tu saya katakan orang yang banyak mempertahankan Anwar Ibrahim ni adalah orang yang tidak pernah makan jasa dengan Anwar. Bukan tak makan jasa, yang tak pernah mendapat keistimewaan dia Anwar Ibrahim. Orang inilah yang mempertahankan Anwar Ibrahim sudah. Orang yang banyak makan jasa dengan Anwar Ibrahim, orang ini kanan. Azmin Ali, Timbalan Presiden. Apa yang tak dapat daripada perjuangan dalam Parti Keadilan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim? Apa yang dia tak dapat? Pada menteri je. Selain tu, menteri besar dapat. Exco pernah jadi Exco. Adun pernah, ahli parlimen pernah, menteri ekonomi, menteri kanan pernah. Tapi tak cukup. Dia nak pada menteri. Dia nak lebih daripada itu. Walaupun tak pasal pijak kepala orang yang sama-sama dengan dia kena fitnah dulu, Azmin ni. Dia sanggup buat. Dia sanggup pijak kepada Anwar Ibrahim. Hanya kerana dia nak naik. Walaupun dia tahu waktu Anwar difitnah tu, dia juga difitnah. Isteri dia difitnah, bahkan anak dia pun difitnah. Sama-sama menjadi mangsa fitnah. Kita masih ingat peristiwa bagaimana isteri dia dikatakan ada hubungan dengan Anwar Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan salah satu anaknya itu adalah daripada hubungan dengan Anwar Ibrahim. Terpaksa Azmin waktu itu buat ujian DNA kat Singapura untuk membuktikan bahawa itu bukan daripada Anwar Ibrahim. Dan terbukti bukan pun. Dan terbukti itu fitnah. Dia tahu dia jadi mangsa fitnah. Dia tahu isteri dia jadi mangsa fitnah. Dia tahu anak dia jadi mangsa fitnah. Tetapi dia sanggup pijak kepada Anwar Ibrahim ni. Kenapa? Demi kuasa dan jawatan. Akhirnya dia dapat tak? Siapa yang dapat? Yang nak kejar jawatan Perdana Menteri itu, kamu Azmin. Kamu sanggup pijak kepada Anwar. Kerana kamu nak dapat jawatan tertinggi itu. Kamu sanggup pijak kepada Anwar. Tetapi Allah aturkan, orang yang kamu pijak itulah sekarang ni jadi Perdana Menteri. Kamu duduk di mana sekarang, Azmin? Dalam parti kamu pun kamu tidak boleh duduk di atas. Kamu ingat kamu hebat dalam percaturan politik oleh kerana belajar dengan atuk. Kamu rasa kamu dah hebat. Waktu langkah Sheraton, bila saya menyaksikan kejatuhan, malam kejatuhan Parti Harapan, saya masa tu berada di KL. Saya berada seminggu di KL. Menanti siapa kerajaan yang akan dibentuk. Suatu tu sibuk nak cari siapa yang nak jadi Perdana Menteri. Saya duduk di KL seminggu dekat hotel, di tempat pemimpin kita berada. Saya duduk situ. Nak tengok orang kita, siapa yang kianat, siapa yang setia waktu itu. Siapa yang setia waktu Anwar tengah susah. Saya nak tengok. Saya duduk di situ. Saya bermalam. Nak menyaksikan sendiri yang kepala mata saya sendiri. Siapa pemimpin parti yang nak bersusah waktu ini bersama dengan Anwar. Dan siapa yang nak pergi seberang untuk nak mengambil kekayaan dunia ni. Siapa yang sanggup jatuh bersama Anwar. Dan pada malam kejatuhan itu di Sheraton, saudara dapat lihat sendiri betapa mereka bergembira. Seolah-olah mendapat harta rampasan perang, harta rompakan. Ya, bersorak-sorak di rumah Muhyiddin, di Hotel Sheraton, di rumah Muhyiddin. Bila dikatakan Muhyiddin akan menganggap sumpah esoknya, di rumah Muhyiddin tu macam pesta orang mabuk. Bising hingga binga. Masuk Azmin, berpeluk dengan Muhyiddin, menangis-nangis. Seronok sangat. Seronok sangat buat khianat. Seronok sangat buat kejahatan. Berpesta mereka, saudara, malam tu. Kalau kita tengok cerita Perdana Menteri, macam cerita tu lah. Cerita tu, yang penyamun dalam gua tu kan. Lepas dia merompakkan malam tu, dia berpesta dalam gua tu. Dia siap nyanyi lagu tu. Cerita apa? Saya pun lupa dah. Cerita yang dia merompak masuk dalam gua tu kan. Perdana Menteri tu. Kan depan dia merompak Alibaba. Terima kasih Khairi. Alibaba berjarapuk.
Lepas dia berompak, dia berpesta-pesta kan dalam gua tu. Macam tu lah dia orang. Lepas dia khianat kerajaan PH, dia berpesta kat Sheraton, dia berpesta kat Umar Muhyiddin. Muhyiddin pun sujud syukur lah kononnya. Bini dia menangis. Azmin peluk Muhyiddin dengan titisan air mata. Oh, terbayanglah jadi menteri. Haji Hadi pun tersengih-sengih. Seronok melakukan pengkhianatan, saudara. Tapi malam yang sama, di malam waktu mereka berseronok di Damansara, taklah saya, ataupun di Segambut, ya, Rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa dia buat? Dia meneruskan program seperti biasa, iaitu majlis salawat, ya, salawat Nuril Anwar ni, yang selalu dibuat setiap bulan. Waktu dia jadi pemangkang pun dia buat, sampai sekarang pun dia buat. Ya, sekarang ni cuma dia beza. Dulu kat rumah dia, sekarang dia buat rumah si Perdana sekarang ni. Waktu mereka berpesta merayakan pengkhianatan, Anwar mengadakan majlis ilmu, ya, dengan selawat Nuril Anwar. Dan sempat dia beri tazkirah. Apa pesanan dia di situ? Waktu itu, waktu mereka sedang berpesta bersama iblis dan syaitan kat situ, Anwar mengadakan majlis ilmu bersama dengan para malaikat. Dan apa kata Anwar? Dia kata, Allah akan nak bagi kuasa bila-bila masa Allah beri kuasa. Dan Allah akan ambil kuasa bila-bila masa Allah akan ambil. Kita kena bersabar dan kita kena bertawakal dan berserah kepada Tuhan. Itu pesanan Anwar, ringkas je. Tak ada pun dia maki hamun. Kalau ikutkan Anwar boleh je maki hamun. Sebab dia kerajaan dia tu kerajaan yang sah, dirampas oleh orang. Kalau Anwar nak maki, boleh aja dia maki. Tapi dia percaya bahawa kalau Tuhan nak ambil, Tuhan boleh ambil kuasa itu. Dan Tuhan kalau nak bagi, Tuhan boleh bagi kuasa itu. Dan akhirnya terbukti. Siapa sangka Anwar boleh jadi PM dalam keadaan sekarang ni? Kerajaan yang ada sekarang. Tak ada siapa sangka. Kalau tanya BN pun, BN kata dia tak tahu. Dia sendiri tak nak fikir pun bahawa mereka akan bentuk kerajaan bersama dengan PH. Kalau tanya PH pun kata, kita pun tak sangka boleh bentuk kerajaan bersama BN. Kita lawan BN puluh tahun. Kita lawan BN UMNO ni puluh tahun. Apa yang tak kita kata pada UMNO dan apa yang UMNO tak kata pada kita? Tak ada siapa boleh fikir pun. Dalam pilihan raya tu, kita lawan UMNO ni bukan lawan main-main, habis-habisan. Ada orang kata, oh dah pakatan, dah berpakat awal lagi. PH dengan UMNO dah pakat awal. Pakat awal apa? Ini, Presiden UMNO ni, Zaid Hamidi, dekat Bangar Datuk. Dia bertanding pilihan raya, PRU16. Siapa kita letak ada? Kita letak kita punya singa. Ayat tempatan kita. Samsul Iskandar. Bukan jalan-jalan orang. Nak lawan Zaid, maknanya kita lawan sungguh-sungguh. Bukan pakat. Kalau pakat, kalau kita nak berlakon aja konon-konon kita berlawan, lebih fikir letak saya lawan Zaid Hamidi. Sengaja nak bagi Zaid menang kan? Ada tak saya bertanding? Bagi Datuk. Itu boleh kata pakat. Ini kita letak ayam tambatan kita daripada Melaka yang pernah mengalahkan Ali Rostam. Sekarang yang jadi TYT Melaka kan? Yang pernah mengalahkan Ali Rostam. Yang tak ada siapa boleh kalahkan Ali Rostam kecuali Samsul Iskandar. Pernah mengalahkan Ali Rostam, kemudian Samsul Iskandar dipindahkan untuk lawan Zaid Hamidi di Bangar Datuk. Dan Zaid Hamidi hampir-hampir kalah, saudara. Tipis saja Zaid Hamidi menang. Maksudnya kita lawan UMNO ni habis-habisan. Bukan pakat. Tetapi Allah punya kuasa. Dan tak pernah kita fikirkan. Yang tak pernah UMNO fikirkan. Akhirnya kita bentuk kerajaan.